Told y'all it ain't a game. Now we finna show y'all what we made of. You really think you ready? So you wanna be a warrior? Inside of us still lives and breathes a warrior. It's time for us to rise, unleash the warrior. Warrior. So you wanna be a warrior? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang perkembangan ilmu falak pada zaman Bani Abbasiyah. Untuk pengenalan, kerajaan Islam yang pertama di dunia ialah di Madinah, iaitu ianya dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Kerajaan Islam yang pertama ini telah ditubuhkan pada tahun 622 Masihi. Dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW di Madinah ini, ianya disambut baik oleh penduduk di sana. Hal ini kerana sebelum datangnya Nabi Muhammad untuk membentuk kerajaan Islam yang pertama, penduduk asal di Madinah sering bergaduh antara satu sama lain. Dengan wujudnya piagam Madinah ini, secara tidak langsung ia dapat menyelesaikan konflik antara penduduk asal di Madinah itu. 4 zaman Islam yang terkenal di seluruh dunia ialah, yang pertama ialah Khulafa ar-Rasyidin, yang kedua Bani Umayyah, yang ketiga Bani Abbasiyah, dan yang keempat Bani Turki Utsmaniyah. Untuk tajuk kami ialah mengenai kerajaan Bani Abbasiyah. Untuk latar belakang kerajaan ini, ianya diasaskan oleh Khalifah Abu al-Abbas as-Saffah pada 132 Hijrah. Ianya telah memerintah selama 500 tahun lamanya. Pusat pemerintahan bagi kerajaan Bani Abbasiyah ini ialah terletak di kota Baghdad. Antara sumbangan yang dapat kita lihat daripada kerajaan Bani Abbasiyah ini ialah wujudnya Baitul Hikmah, iaitu dianya dipanggil perpustakaan untuk zaman sekarang. Ianya dijadikan sebagai pusat ilmu pengetahuan. Pada ketika itu, Khalifah sangat menggalakkan kepada semua orang untuk menuntut ilmu. Kesan daripada wujudnya Baitul Hikmah ini ialah lahirnya beberapa tokoh Islam yang sangat terkenal seperti Ibn Sina, Al-Khawarizmi, Al-Farabi, Al-Ma'mun dan sebagainya. Contoh bidang ilmu yang dititik beratkan pada ketika itu ialah matematik, geometri, falak, perubatan, astrologi dan perdagangan. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah objektif. Yang pertama adalah memahami peranan Khalifah Al-Mansur dan Al-Ma'mun dalam membuat dasar negara dalam penyebaran ilmu falak. Seterusnya, mendedahkan fungsi Baitul Hikmah. Dan yang ketiga, mengenal tokoh-tokoh yang berjasa dalam memperkasakan ilmu falak. Keempat, mengetahui teknologi-teknologi yang digunakan dalam memahami ilmu falak. Yang terakhir, memahami sistem takwim yang diguna pakai sehingga hari ini. Seterusnya, kita akan pergi kepada metodologi. Metodologi kajian mempunyai 3 bahagian. Yang pertama adalah instrumen kajian, dan yang kedua pengumpulan data, dan yang ketiga ialah analisis data. Seterusnya, instrumen kajian adalah alat untuk mengkaji seperti internet, bahan bertulis, contohnya buku, jurnal dan artikel ataupun tesis kajian, dan yang ketiga adalah video yang berkaitan dengan kerajaan zaman Abbasiyah. Pengumpulan data ialah mengumpulkan semua data-data yang diambil daripada rujukan-rujukan yang dicari untuk dianalisis. Antara kaedah pengumpulan data ialah kaedah penyelidikan perpustakaan. Kaedah ini menggunakan sumber-sumber seperti dokumen, contohnya seperti internet, bahan bertulis,
dan juga tesis. Dan yang kedua adalah kaedah historikal. Kaedah ini merupakan kronologi dalam zaman Abbasiyah, seperti contoh di awal zaman Abbasiyah, di pertengahan dan akhir zaman Abbasiyah dalam memperkasakan ilmu falak. Analisis data merupakan suatu kaedah untuk mengurangkan kadar kesalahan dalam menafsirkan data-data yang diperolehi daripada pengumpulan data. Antara kaedah analisis data ialah membandingkan data yang diperolehi antara setiap rujukan dan rujukan yang berlainan. Seperti contoh, kita melihat persamaan dan perbezaan antara dua rujukan dan membuat satu penafsiran yang baharu melalui persamaan dan perbezaan itu. Dan yang kedua ialah kaedah mengasingkan setiap data daripada rujukan kepada topik yang hendak dicari. Seperti contoh, kita mengasingkan data-data untuk khalifah dan kita asingkan data-data untuk takwim, seperti khalifah dan takwim. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum semua, saya Muhammad Tasnim bin Muhammad Khalis ingin menerangkan tentang perkembangan ilmu falak pada zaman Bani Abbas. Untuk pengetahuan semua, ilmu falak merupakan satu bidang ilmu yang merangkumi tentang kedudukan bintang, bulan, matahari, langit dan sebagainya. Dalam dunia Islam, perkembangan mengenai ilmu falak ini menemui puncaknya ketika kerajaan Bani Abbasiyah. Tempoh pemerintahan kerajaan Bani Abbasiyah ini adalah selama 524 tahun di bawah 34 orang khalifah. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur merupakan antara khalifah-khalifah yang menyumbangkan usaha ke arah perkembangan ilmu falak dalam kerajaan zaman Bani Abbasiyah yang memerintah selama 22 tahun, iaitu bermula dari tahun 136 Hijrah sehingga tahun 158 Hijrah. Beliau banyak membantu menerjemahkan buku-buku dalam ilmu falak ke bahasa Arab untuk mendalami ilmu tersebut. Sebagai contoh, beliau telah mengutuskan 10 surat kepada Raja Rom supaya buku-buku ilmiah dapat dikirimkan kepada beliau untuk diterjemahkan untuk proses penyelidikan. Selain itu, antara punca-punca ilmu falak berkembang pesat ketika pemerintahan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur adalah dengan pembinaan kota Baghdad, iaitu ibu kota bagi kerajaan ketika itu. Kota Baghdad ini dibina dalam masa 4 tahun, bermula dari tahun 145 Hijrah sehingga tahun 146 Hijrah. Antara tokoh-tokoh ilmu falak ketika Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur memerintah ialah Ibrahim Al-Fazari Al-Munajjam yang menerjemahkan kitab yang berbahasa Sanskrit kepada kitab berbahasa Arab yang diberi nama Kitab Al-Sihin Al-Kabir. Selain itu ialah Ahmad bin Muhammad Al-Nahawan, iaitu mendaftarkan bintang-bintang yang bernama Al-Mustamad yang dicerapnya sendiri. Perkembangan ilmu falak pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah juga dipengaruhi oleh kehebatan Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ini ditubuhkan oleh Khalifah Harun al-Rashid dan dimajukan oleh anaknya, iaitu Khalifah Al-Ma'mun. Fungsi utama Baitul Hikmah ini adalah sebagai pusat penterjemahan di tempat para ilmuwan berdiskusi sesama sendiri tentang pelbagai ilmu dari santero dunia seperti ilmu perubatan, tauhid, fiqh dan falak. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Faris. Kali ini saya akan membentangkan mengenai Khalifah Al-Ma'mun
tokoh-tokoh semasa pemerintahan beliau dan juga alatan falak yang digunakan pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah. Al-Ma'mun atau nama sebenar beliau ialah Abu Al-Abbas Abdullah ibni Harun Al-Rashid, merupakan seorang khalifah kerajaan Bani Abbasiyah dari tahun 813 sehingga 833 Masihi atau 197 sehingga 218 Hijrah. Zaman pemerintahan beliau memperlihatkan perkembangan pesat dalam bidang falsafah dan sains, terutama sekali dalam bidang falak. Al-Ma'mun melakukan 2 operasi astronomi di dataran Mesopotamia bertujuan untuk menentukan nilai dataran. Kawah Al-Manun di bulan dinamakan sebagai pengiktirafan terhadap sumbangan Al-Ma'mun dalam bidang astronomi. Al-Manun merupakan nama yang telah diberi oleh Sarjana Barat kepada Al-Ma'mun. Di zaman pemerintahan Al-Ma'mun juga muncul ramai sarjana-sarjana falak, antaranya ialah Al-Batani dan Al-Khawarizmi. Tokoh falak yang pertama adalah Al-Batani. Al-Batani atau Al-Batiknius atau nama asalnya Abu Abdullah Muhammad bin Jabir bin Sinan Al-Hirani Al-Batani Al-Shaibi telah membuat penyelidikan tentang perbintangan sejak tahun 877 hingga 918 Masihi dan hasil penyelidikannya juga telah dibukukan. Buku-bukunya tentang ilmu perbintangan disalin ke bahasa Latin dan disusun kembali ke dalam bahasa Arab oleh Nalindo pada tahun 1903 Masihi. Beliau juga telah berjaya mengira setahun bersamaan dengan 365 hari, 5 jam dan 46 saat. Beliaulah yang memasukkan pengertian sin dan cosine dalam perhitungan astronomi dan trigonometri. Kitab beliau yang terkenal ialah Ma'rifat Mitri Al-Banj Baina Arbail Falak. Tokoh yang kedua adalah Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi atau nama asalnya Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi telah dinobatkan sebagai ahli falak diraja atas sumbangan dan kajian beliau. Al-Khawarizmi adalah seorang ahli falak yang agung. Di antara hasil kerja beliau ialah membuat penyemakan dan memperkemaskan semula ilmu astronomi pada ketika itu dan memperbetulkan pelbagai pandangan Ptolemy. Ptolemy merupakan sarjana Yunani. Beliau juga telah menghasilkan peta dunia pertama yang telah diterokai pada zaman itu. Beliau juga telah menghitung isi padu dan ukur lilik bumi, mencipta alat penentu kedudukan bintang, sukatan masa dan jam matahari. Kitab beliau yang terkenal ialah Al-Tarikh. Kemudian, alat falak yang terkenal pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah ialah astrolabe. Al-Fazari merupakan orang Islam yang pertama menciptakan astrolabe di zaman Khalifah Al-Mansur. Astrolabe ciptaan beliau merupakan mesin pengiraan analog pertama yang berfungsi sebagai alat bantu astronomi. Digunakan untuk mengukur tinggi dan jarak bintang, juga sebagai alat untuk mengira waktu terbit dan tenggelam matahari dan membantu jadual waktu solat. Astrolabe menjadi alat paling penting kerana ketepatan dan kecanggihan bagi menentukan posisi atau arah pada abad pertengahan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Izzuddin Berwahdi dan hari ini saya akan menceritakan secara ringkasnya kebaikan dan keburukan perkembangan ilmu falak pada zaman Abbasiyah, terutamanya ketika pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun. Kebaikan yang pertama adalah lahirnya tokoh-tokoh ilmu falak yang terkenal. Antaranya adalah Al-Batani. Al-Batani telah menghabiskan sebahagian riwayat hidupnya dalam membina pusat kajian cakrawala di Rakyah. Al-Batani juga telah memperkenalkan kaedah ukur bintang dengan menggunakan garis lengkuk, di mana lebih tepat dan praktikal berbanding menggunakan tali yang diperkenalkan oleh saintis Yunani pada zaman dahulu. Seterusnya, Al-Batani juga telah memperbaiki kajian yang dibuat oleh Ptolemy dan kajian mengenai nilai-nilai tahun matahari. Seterusnya, kebaikan yang kedua adalah kewujudan infrastruktur dan instrumen untuk kajian ilmu falak. Pada zaman Khalifah Al-Ma'mun, Baitul Himmah telah digunakan secara lebih meluas, terutamanya dalam bidang penterjemahan pada kitab-kitab ilmu falak yang lama.
supaya mudah untuk dikaji semula. Seterusnya, kewujudan atau pembinaan balai cerap atau lebih dikenali sebagai observatory ini telah memudahkan semua ilmu falak, tokoh-tokoh ilmu falak untuk mengkaji dengan lebih efisien, dengan lebih tepat tentang cakrawala. Seterusnya, Muhammad Al-Fazari telah membina instrumen yang bernama Astrolab. Instrumen ini baik untuk mengira sudut, dan ini telah menjurus kepada penghasilan teleskop. Seterusnya, keburukan dalam perkembangan ilmu falak pada pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun. Terdapat kontroversi yang berlaku ketika itu, iaitu kontroversi Minha. Kontroversi Minha ini adalah tentang golongan elit, golongan pegawai kerajaan telah diwajibkan untuk mengambil ujian Minha, dan sesiapa yang gagal ujian ini akan dikenakan hukuman bunuh. Ujian Minha ini berkaitan tentang teologi dan kepercayaan. Ini kerana Khalifah Al-Ma'mun berpegang pada mazhab Mu'tazilah yang mengatakan perkara yang berkaitan dengan kepercayaan dan amalan haruslah disandarkan dengan akal. Sekian daripada saya. Terima kasih. Biarkan waktu teruslah berputar, mencintai kamu penuh